memperbaiki hati ini juga sama juga dengan baik, ya. Dari satu sudut dah sama juga dengan kita baiki kereta. Kalau kita rosak, kita sendiri baiki, semakin rosak. Tapi kan ada tukang baiki kereta, hantar ke pomen. Jadi kita nak baiki hati itu, kita carilah pomennya. Kalau di zaman Rasulullah senanglah, sahabat-sahabat jumpa Rasulullah, jadi baik hati sahabat. Sayyidina Umar itu hatinya sebelum masuk Islam tahu sajalah kita, dia paling benci pada Rasulullah, paling benci pada Islam, ya. Dia garang, dia ganas. Tapi bila beriman jumpa Rasulullah, hati Sayyidina Umar menjadi sebaik-baik hati. Kerana apa? Kerana ada tukang, ya, yang memperbaiki hati Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mau memperbaiki hati kita dan lebih berjaya, terjamin kejayaannya, carilah ulama yang biasa, ya, yang biasa memperbaiki, memimpin orang-orang yang jahat jadi baik. Saya pernah cerita, ya, macam mana seorang ketua perompak. Setengah orang kata, setengah kitab menyebutkan Fudail bin Ahmad, setengah kitab menyebutkan nama lain. Dia ketua perompak. Dia orang Arab, ya. Kalau Quran tu memang biasa didengar, boleh baca, tapi sikit pun tak ada kesan. Dia dengar bacaan Quran memang biasa, tak sikit pun tak ada, tak memberi kesan, tidak boleh merubah hati dia. Tapi pada satu malam ketika dia nak perkosa seorang perempuan, ketika dia pajak dinding, perempuan yang dia nak perkosa itu seorang perempuan yang solehah, mempunyai iman yang hebat. Bila baca Quran didengar oleh ketua perompak ini, boleh menyedarkan dia. Dia tak jadilah nak masuk rumah. Terus mulai malam itu dia bertobat, akhirnya belajar, termasuklah belajar ilmu tasawuf. Dia jadi seorang tokoh tasawuf yang terkenal juga. Itu bukan sebab apa, sebab yang membaca itu, yang membaca itu memang hatinya baik. Jadi kesannya itu dengar ke telinga sampai dalam hati. Nak tingkatkan ibadat itu perlu kita baiki hati kita. Jadi kalau kita nak baiki hati kita supaya berjaya dengan mudah, berjaya sebaik-baiknya, kita kenalah cari ulama. Seorang ulama yang memang biasa, ya, memimpin kita, memperbaiki hati kita. Macam cerita tadi, ya, Nabi Muhammad memimpin sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu semua hidup zaman jahiliah, tapi bertukar. Kalau kita tengok sejarah ulama yang besar-besar pun sama saja. Walaupun mereka ulama dah terkenal, merasa hatinya tak betul lagi, ya. Kalau di India misalnya, seorang ulama yang terkenal, Syekh Ahmad Faruqi Al-Mujaddid Al-Fusani, ya. Syekh Ahmad Faruqi ini dia ulama yang hebat. Ketika dia nak naik haji, tuan-tuan, dia terfikir, kenapa aku pergi haji, hati aku tak betul lagi ni. Dia ulama besar. Dia dengar di kota Delhi itu ada seorang ulama bernama Muhammad Baqi Billah yang telah meninggal dunia pada tahun 1400
24 Hijrah. Muhammad Baqi Billah ni berasal daripada sana, daripada Kabul, dilahirkan di sana tapi belajar di Bukhara, di Samarkand, seorang sufi. Ya. Guru dia kata, Muhammad, engkau jangan duduk di sini, engkau pergi India sana, kau sebarkan ilmu tasawuf ini di India. Jadi dia duduk di Delhi, di kota Delhi. Tentulah Delhi yang dulu, yang Delhi yang lama, yang dibina oleh orang-orang Mogol, Impaya Mogol. Jadi ketika Syekh Ahmad Faruqi ni nak naik haji, dia terfikir, dia dengar-dengar di Delhi ada seorang ulama tasawuf yang boleh membantu, memimpin, memperbaiki hati. Dia tak jadi nunaikan haji, tuan-tuan. Dia kata wajib aku baiki hati aku dulu. Dia belajar. Jadi Ahmad Faruqi ini akhirnya menjadi ulama yang lebih terkenal, terutamanya di bidang tasawuf, mengarang banyak kitab-kitab tasawuf. Maktubatnya sangat terkenal, dan beliau menjadi berani, hatinya tak ada gentar. Masa hidupnya itu seorang maharaja Mogol yang memerintah India bernama Akbar. Dia buat perubahan agama Islam. Dia perkenalkan satu agama baru, Dinul Ilahi. Oleh kerana Syekh Ahmad Faruqi ini, dia memang hatinya dah memang betul-betul baik. Dia tak peduli, dia tentang Dinul Ilahi. Dia tak takut ditangkap, dipenjara. Tapi akhirnya pemerintah Mogol sedar kesalahan itu. Akhirnya Islam dikembalikan seperti asal. Inilah salah satu cerita. Seorang ulama besar pun nak baik ke hati, dia jumpa pomen yang boleh baik ke hati. Jadi kita sama sajalah. Kalau kita sendiri-sendiri, tuan-tuan, tak berjaya. Ya, baik-baik kita dah baik, rosak. Baik-baik hati kita dah baik, rosak. Tentulah tuan-tuan ada pengalaman, ya. Orang yang cuba baiki diri jadi rosak. Pengalaman saya masa di Universiti Melaya, ada seorang student berasal Kedah. Dia cuba baiki diri dia. Dia nak sembahyang, dia belajar bagi kitab, beli kitab dia baca, buat macam yang ada disebut dalam kitab itu. Dia nak baiki akidah dia, dia baca, dia beli kitab tauhid. Bila dia baca tentang qadar Allah, tiba-tiba dia dengar suara, kalau engkau nak menguatkan iman engkau tentang qadar Allah, engkau pasanglah sebatang lilin, engkau ambillah satu kertas, awak tulislah nama alif lam lam ha, awak bakarlah di lilin itu, awak perhatikan. Dia bakarlah, tuan-tuan, ikut suara tadi. Lilin habis, tuan-tuan, kertas tak terbakar. Dia yakinlah semuanya qadar Allah. Allah tak berkehendak, tak terbakar. Tapi itu yang memimpin itu iblis. Dia semakin warak, semakin sembahyang, semakin yakin pada Allah. Tapi tiba-tiba, tuan-tuan, bila dia pergi sembahyang jemaat, lepas takbir aja macam mana pun dia terkentut. Jadi bila sembahyang jemaat, dia dekat dengan air masjid, apa itu, Masjid Kolej Islam, Masjid UAE Malik Faisal. Tak lama kemudian dia dengar suara, kentut ni angin saja, kalau awak terkentut tak payahlah ambil wudu. Dia ikutlah. Bila terkentut, dia sembahyang terus. Akhirnya, tuan-tuan, suara ni pimpin dia.
Minum arak itu yang haram kalau mabuk. Kalau awak minum tak mabuk, tak haram, dia minumlah arak. Akhirnya dia berzina. Dah berzina berapa bulan, dia sedar, takkanlah macam ini Islam. Itu yang dijumpa saya, tuan-tuan. Ini contoh ya, belajar memperbaiki diri dengan sendiri. Akhirnya dipimpin dah oleh iblis ya. Sebab itulah nak baiki hati kita ni, carilah ulama, seorang ulama yang memang ahli di bidang ini. Tapi nak cari itu susah. Sebab itulah ulama yang dulu-dulu seperti Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Al-Ghunyah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lataifum Minan, dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah. Mereka ulama-ulama tasawuf ni bagi nasihat kita. Semayanglah taubat, semayanglah hajat, berdoalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah temukan kita seorang yang kita perlukan tadi. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebutkan tadi adalah di antara cara-cara kita nak tingkatkan mutu ibadat kita. Ada juga cara dengan berjemaah. Misalnya solat jamaah berganda-ganda sampai digandakan 27 kali ganda. Sebab itu Nabi bersabda, wa alaikum bil jamaati fa inna yadallah ma'al jamaah faman sadza finnar. Wajiblah di atas kamu berjamaah, kerana rahmat Allah, pertolongan Allah itu berserta dengan jamaah. Siapa yang sendiri, maka dia sendirilah masuk neraka. Jadi, apa yang saya sebutkan ni adalah di antara kaedah-kaedah yang memang biasa kita temui dalam agama. Macam mana kita nak meningkatkan amal ibadat kita. Yang terbaiknya ialah dengan cara memperbaiki hati kita.